artis nyanyian saya sikit sebab kita ada penyanyi di Sembang Selebriti 3 tahun lepas. Mungkin malam-malam pukul 9 itu buka TV, nampak dia ni dalam satu rancangan reality lah. Rambut panjang, suara pula seksi. Orang kata serak-serak basah. Kita ada Pasha in the house. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Sedap khabar? tak suara tadi? Sedap. Kita dengar apa kata juri? Kita nak dengar Pasha menyanyi, bukan saya menyanyi. Kalau tak, rasanya semua tutup TV terus tau. Sebenarnya nama betul Pasha adalah Faizul Ashraf. yang saya tahu pasal kisah Pasha tu, dalam rancangan reality tu ada masalah teknikal tu yang jadi Pasha Ya, sebenarnya dia cerita kelakar lah. Nak dengar ni. Dia masa program reality tu, saya masuk di dalam bilik audition tu dan dia tengok muka saya macam kawan dia yang orang audition tu lah. Yang namanya Pasha. Namanya Pasha. Okey. So dia kata macam, muka dia ni macam Pasha kan. So Boleh pula. kita letak je nama dia Pasha. Tapi sebab reality TV kan, so kita okey. Sila, boleh. Pasha. Okey. So sampai sekarang melekat lah. Alhamdulillah. Sebab saya setuju sebab dia macam komersial kan. Tapi last nama tu melekat Melekat. dekat Pasha sampai sebab sekarang. asalnya macam saya punya tak reda lah sebenarnya lah. Tapi sebab bila dah jumpa dengan next punya stage dan dia convince saya cakap lah nama ni komersial, nama ni tak ada lagi kat Malaysia. So macam nama saya tu kurang komersial. Nama saya sendiri kurang komersial di industri ni. So saya cakap lama-kelamaan macam sedap pula orang Pasha. Tapi keluarga panggil Pasha ke tetap panggil Faizul? Dia lagi kelakar sebenarnya. Ayang? Tak. Bukan. Ingat ayah? Baby! Bukan baby sayang. Tak. Serius tak baby. Baby? Kat- Oh, cute-nya. Macam anak manja ni. Okey, Pasha. Yes. 3 tahun lepas masa Pasha masuk rancangan reality tu. Okey. Mungkin ramai orang bila nampak kontestan dalam rancangan macam tu, orang kata, bestnya dapat masuk show macam ni kan. Betul. Tapi kena tunggu berjam-jam. Kadang-kadang pergi pagi buta pun. Betul. Sampai nak masuk bilik tu pukul 6, Yes. pukul 5. Betul. So mungkin Pasha tak pernah cerita lagi pasal pengalaman Pasha pergi audition. Alright. Rancangan ni. Pengalaman audition Ke senang je ke masuk tu sampai sebab masuk? pengalaman pergi audition yang itu adalah sebenarnya kali kedua saya pergi audition sebenarnya. Sebab saya dah main muzik daripada 2007. So kenapa 2018 baru pergi tu? Sebab saya tak sanggup untuk tunggu benda-benda tu lah before ni. Dan saya kurang berminat untuk ke dalam industri sangat lah masa tu. Sebab saya lebih selesa dekat luar. Sebab saya full time as a busker musician kan. So memang itu norma saya dekat luar. Jadi bila nak pergi ke dunia artis, dunia industri ni macam belum biasa lagi. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Actually saya pernah pergi audition pada tahun 2012. Rancangan yang sama? Rancangan lain. Oh, lain. Okey. Tapi tahun 2012 tu saya baru habis sekolah. So lepas je habis sekolah tu saya umur 18 tahun, saya pergi audition tu tak dapat. Oh, tak dapat. Okey. So kat situ terus memang tak nak pergi dah. Lanjut. Memang tak lah putus aku nak harapan, patah harapan lah masa tu kan. Dia satu putus harapan. Lepas tu macam aku tunggu penat-penat masuk nyanyi 3 saat macam terima kasih macam Tu je. dengarlah sikit lagi, tukarlah lagu lain. Oh, tu memang diorang dengar sekejap. No, dia terus macam nyanyi. Lepas tu pula masa tu saya memang tak ada pengalaman audition, tak pernah. So macam bila nyanyi, nak nyanyi lagu apa? Ingat lagi tak lagu apa? Sebab masa first stage tu nyanyi lagu yang Forte sendirilah. Okey. Lagu-lagu yang rock saya semua. So bila ke stage 2, masa tu juri dia Azmeh. Okey, Azmeh. So dia kata, cuba kau nyanyi lagu yang umur kau sikit. Ini kau nyanyi lagu umur bapak-bapak kau je. Kan? Old school nak macam mana kan? Dah ingat kita ingat dia juri, kita nak Dia lagi suka lah bila generasi dia lagu kan. Dia nak yang Gen Y. Gen Y. So macam time tu pula saya pun petik je Ombak Rindu. So dia dengar sekali macam okey, terima kasih. Macam dah itu je ke? Okey, terima kasih. Bang, sekali lagi boleh? Kau try lah nyanyi Nyanyi sikit. Pun okey, terima kasih. Memang tak minat. Tak ada rezeki masa tu kan. Lepas tu 2018. Lepas tu 2018 tu dengan dah belajar, dah banyak pengalaman. Dah basking dah masa tu Masa tu basking pun dah so basking show orang kahwin, main kahwin semua kan. Kita dah ready, baru kita pergi.
Alhamdulillah. Baru jadilah benda tu. Lama tak tunggu masa untuk yang 2018 tu? Lama. Daripada pukul 7 pagi, 8 pagi sampai 3-4 pagi ke. Yes. Hampir 24 jam dekat situ. Hampir 24 jam. Ini yang mungkin anda semua tak tahu. Sebab rasa mungkin Allah pergi audition tu, tunggu turn masuk, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang daripada pagi, momentum tinggi lagi kan. Macam nak menyanyi. Tengok-tengok masuk dekat 24 jam lepas tu, rasa dah macam mengantuk, dah tak tahu nak fikir apa dah. Itu pula stage yang last kali. Patut yang stage yang last kali yang kita kena all out. Ini kita all out dekat stage yang first. Tu yang dapat nama Pasha tu. All out sangat kan? All out sangat kita berpasha kan. Masa 3 pagi tu ingat lagi tak? Mood tu macam mana? Boleh perform lagi ke tidak? Mood dia masa tu masing-masing memang dah baraya. Memang dah memang dah pergi tidur, ada yang tidur kat tangga apa ni semua kan. Lepas tu masuk pula dalam show tu. Yep. Berapa minggu ingat tak? Berapa minggu? Dalam 9 minggu. Oh ya, lupa. Actually nak ceritakan sesuatu kepada diorang dan juga Pasha ada surprise tadi. Sebenarnya, saya pernah jumpa dengan Pasha. Minggu pertama show tu, saya juri awam. Patutlah. Bagi 1 ke 2? Full 5 Apa tak ingat dah? 2 je. 2 1 dengan 2 je. 2 confirm. Saya ingat lagi. Duduk kat depan, ada saya, ada Fetri Fetri Yahya, Yahya, yes. ada tak silap Anik Mizati atau siapa lagi ada satu row tu. Yeah. Lepas tu kita macam ni. Cik, dia orang tanya, berapa nak bagi ni? Tekan sekarang. Pasha. Aduh, cik. Tengok dapat tempat kedua masa final masa tu. Naik juara. Alhamdulillah. Final dah tak panggil pun saya pergi. Berkat Kinu letak nombor 2. Dapat nombor 2 terus. So lepas habis rancangan ni pula, hidup Pasha berubah atau rasa macam sebenarnya lebih kurang? Sejujurnya saya berubah 180. Dia bukan 360. Kalau 360 kembali balik kan? Betul. Dia 180 dia. So Setengah lah. tahun pertama dia 180, tahun kedua dia 180 balik. Allah, sebab pandemik kan. Yes, pandemic. So gitulah dunia ni kan, ada naik turun kan. Tapi alhamdulillah lah, dia punya perubahan tu sangat macam orang kata macam saya terkejut, culture shock sikit. Lain lah daripada kita buat job sebelum jadi artis. Yelah, lepas jadi artis dengan demandnya lain. Dengan Pasha kalau dia buat show ni kena gini. Nak kena bawa, nak kena ada PA, nak kena kan. ada itu, nak kena ada ini. Pasha ni dia bukan calang-calang basker tau. Dia jenis yang pergi satu Malaysia, pergi basking dekat sini, dekat sana. Lama. Betul. Dia macam tour macam tour. Basking tour. Kita borak pasal tour basking Pasha lepas ni. Okay? Jadi kekal di sini di Sembang Celebrity. Sembang Celebrity. Sebab itulah Pasha yang penyanyi. Itu bukan macam biasanya penyanyi backup macam tu ke? Itu menyanyi? Menyanyi lah tu. Oh, ingat bunyi apa tadi? Ya Allah, terus sangat. So Pasha, tadi kita dah borak pasal uji bakat dalam rancangan reality sebelum ni. Lepas tu struggle-nya lepas dah dapat show tu pula. Macam-macam yang Pasha lalui. Lepas tu Pasha sekarang ni pula tetap aktif jelajah satu Malaysia. Jadi basker Cik, basker je gitar. Pada main gitar ke? Main gitar gitar, kan? yes. Oh, betul lah. Macam saya kidal. Kidal. So ke kiri lah. Pasha dah pergi mana untuk basking? Sebenarnya sebelum ni 2013 saya dah pernah jelajah satu Malaysia. Wow. Dalam masa 10 hari. 10 hari tu pergi mana je masa tu, ingat tak? Seluruh Semenanjung. Serius? Dalam masa 10 hari. Semua negeri-negeri kat Semenanjung dah pergi dah? Yes. Jelajah tu dulu. Dengan satu NGO lah. NGO, tapi NGO ni besar lah. Kita pergi konvoi beramai-ramai. Naik kereta dalam masa rasa dalam 40 biji kereta. Wow. 10 biji bas dan tak serius. Ramai penyanyi-penyanyi semua ke? Masa tu ada 2 bas kerja. Band saya dengan kawan saya punya band Waka Cooks. Okay. So kita orang 2 je pergi yang dijadikan basker untuk program tu lah. So setiap kita pergi ke setiap negeri, dia akan hantarkan basker ni kat sana, basker ni kat sini. So itu adalah pengalaman yang paling penat pernah saya buat. Tak ada rehat lah 10 hari tu? Tak ada. Dia ambil kira macam sampai Perak, perform, balik, duduk lah hostel apa semua. Lepas tu esok tu terus ke
ke negeri Negeri lain pula. Satu negeri tu mungkin dalam 3-4 lokasi. Okey, pagi kat sini, petang kat sini. Satu negeri pun jauh-jauh. Dahsyat. Memang penat. Baru-baru ni pula Pasha pergi pulau-pulau pergi basking. Yes, baru-baru ni saya jelajah, saya panggil jelajah pulau lah. Cik. Jelajah basking pulau. Jelajah pulau saya bermula di Pulau Perhentian sebenarnya. Selama 10 hari. Okey. Tapi itulah bermulanya saya nak fikir nak buat jelajah ni. Sebab mula-mulanya ada kerja 3 hari kat sana. Di perhentian. Di perhentian. So, selama 3 hari tu bekerja, saya tak pernah pergi perhentian. So itu first time saya sampai macam, okey, inilah perhentian rupanya. So bila dah 3 hari tu kawan nak balik, sebab esok tu dia ada kerja kat KL. So saya cakap macam, boleh tak nak extend? Kita lipat lagi sehari. Tak boleh, dah ada kerja. Cakap, kau balik dulu lah. Tolonglah bagi aku duduk sini. Sorang-sorang pun tak apa. So dia orang balik, saya duduk seorang. Saya stay lagi 6 hari. So total saya 10 hari kat sana. Sepanjang 6 hari saya kat sana, saya berbekalkan satu gitar, seorang, tempat yang kita tak kenal siapa-siapa. Tak tahu apa-apa. So saya tanya. Saya pergilah tanya orang-orang kat situ, dekat orang-orang kat pantai tu kan. Bang, saya kat sini seorang-seorang dalam 6 hari. Boleh tak saya basking kat sini? Kan macam, kau nak main kat sini? Macam, diorang pun macam, ni tarik orang kan. So dia macam, okey lah basking. Aku bagi kau bilik lah. Okey, Terus. selamat tu. Macam, Kau tak minta bilik dia orang yang bagi kan? diorang yang bagi. So dalam masa 10 hari tu, dah basking seorang, dah apa, situlah datangnya idea macam, aku nak teruskan benda ni. Tak nak berhenti kat situ Tak nak berhenti. So lepas perhentian pergi mana pula lepas tu? Okey, dia punya betul-betul tak nak berhenti tu. Habis je 10 hari, saya balik je KL. Okey. Saya balik KL sampai pukul 5. Pukul 8 saya pergi Pulau Kapas. Kat rumah ada kawan daripada Terengganu. Datang KL nak beli kereta. So kereta tu dia nak bawa balik Terengganu. So malam saya sampai, dia nak balik Terengganu. Memang timing tu tepat. Yang biasa saya tengah unpack. Tengah unpack baju. Pasha, jom pergi Pulau Kapas. Aku bawa balik perhentian ni. Tapi boleh juga. Masuk balik. Letak balik. Ya Masuk Allah. balik. Terus naik kereta. Yalah, memang kau nak benda tu, kau memang nak pergi. Benda tu memang fikir macam, aku kena buat benda ni kat pulau-pulau sebab aku jumpa aku kat pulau. Sebab kau pernah je basking kat bandar, Betul. bersama dekat KL tu pernah kan. Apa yang special sangat buat dekat pulau ni, jelajah pulau Pasha ni? Tak tahulah, tak meremang nak cakap pasal benda tu sebab dia satu benda yang indah. Indah dia tak tahu nak cakap. Mungkin kau je boleh rasa benda tu kan. Rasa sebab aku sampai kat situ, especially benda yang first time tu yang dekat Tioman, dekat perhentian. Kita seorang-seorang basking kat tepi pantai, sunset. Dengan suara ombak-ombak semua. Yes. Bestnya, ya Allah. Memang itu yang aku jumpa aku punya diri. Memang masa tu time untuk meditate. Lepas tu balik je Pulau Kapas. Okay, stay plan betul-betul untuk rasanya nak duduk kat Tioman ni sebulan. Ya Allah. Okay, plan dengan kawan-kawan. PKP pula KL. So sebelum PKP tu kita orang keluar dululah. Kita orang pergi ke Melaka. Duduk kat Melaka pula selama seminggu. Lepas tu balik ke KL. Lepas tu pergi pula ke Perlis 2 minggu. Tak penat ke? Dia penat tapi adventure lah. Dia adventure. Dia puas dan adventure sebab bagi aku benda ni dia macam perjalanan rock and roll yang style lah. Mungkin benda ni pernah tengok kat TV, Pernah tengok kat tengok kat filem, movie movie kan. kan. Tapi sekarang macam, Scene- aku merasa ni. Yes, benda tu macam ingatkan ini zaman-zaman Awi je dulu. Kan? Ni Awi dengan Abang Musmi je yang rasa benda-benda ni kan. Tak, sekarang kita orang rasa pula benda tu. Apa struggle dia yang Struggle tak dia lalui masa tu? Bila kita nak duduk lama kat sesuatu tempat, of course benda yang paling utama ialah tempat tinggal dan makanan lah. So itu struggle yang pertama yang kita orang kena selesaikan dulu. Tapi Alhamdulillah Tuhan nak bantu. Sepanjang kita orang jelajah, orang-orang yang kita jumpa Alhamdulillah semua orang-orang yang hebat. Ada je yang bantu kan. Macam tadi kat perhentian, ada yang bagi bilik. Dan bila kita orang dekat Tioman pun, dia orang bagi kita orang rumah. Ya Allah. Rumah yang aku duduk rumah ni. Lepas tu daripada rumah tu, sebab kita masih bulan kat sana, so macam duduk kat rumah ni dah boring, kita duduk rumah dia pula. Rumah macam ada satu family ni. Saya duduk dengan family dia. Makan sekali ramai-ramai macam best lah family.
Kan? Jadi apa yang Pasha boleh nasihatkan kepada mungkin basker-basker yang teringin juga nak ada jelajah, Okey. tak kisah jelajah pulau ke, Okey. jelajah satu dunia ke, Untuk apa tips? saya punya message dan message Cik, bukan. Abang Long sangat. Apa kira macam perkongsian lah. Hmm. Kalau nak basking, tak payah nak tunggu tempat tu cari awak. Awak pergi cari tempat tu sentiasa ada. Nak basking tu sentiasa boleh. Kita nak tak nak je. Sebab ada orang nak basking, dia nak perform. Ada orang nak basking, dia nak cari makan. Kan? Macam saya, dua-dua. Dan lagi satu perkongsian saya, jangan malu bertanya lah. Malu bertanya sesat jalanan. Ya. So, kalau saya tak tanya, memang saya sesat lah kat perhentian tu. Kan? So, saya tanya, Alhamdulillah. Alhamdulillah tak sesat dan dapat datang juga ke Sembang Selebriti. Alhamdulillah. Itu yang kita nak tu. Yes. Lepas ni kita nak main game dengan Pasha. Lepas tu kita nak tanya. Ada game. Agak susah. Jadi vokal tu tolong sikit Lepas tu kita nak tahu juga perbezaan basking dengan jadi seorang artis tu, yang mana yang bagi Pasha lebih kepuasan tu, okey? Selepas ini hanya di nyanyi Sembang Selebriti. Bersama saya Kianu Azman dan Aquaman Malaysia, Pasha. Aquaman rambut lah. Rambut lah, badan belum. belum. Bukan Dia tapi berair je. tapi tak lama lagi mungkin buat badan. Siapa orang tak boleh nak bezakan dia dengan pelakon Aquaman. So Pasha tadi kita nak borak pasal jelajah basking. Pasha pergi pulau-pulau, Tioman, perhentian, kapal. Pengalaman yang tidak akan dilupakan lah Selama-lamanya kan. Yes. Tapi Pasha pun pernah merasa jadi artis. Yes, itu juga pengalaman yang tak akan dilupakan jugalah. Tak boleh lupa juga kan. So Pasha mula dengan jadi basker sebelum jadi artis kan. Betul. Lepas tu menang tempat kedua rancangan reality. Ya. Sekarang basker balik. Sambil-sambil jadi artis. Sambil-sambil lah. Mana yang boleh lah. Mana yang boleh lah kan. Mana rezeki datang kita ambil betul. kan. Jadi yang mana yang Pasha rasa lagi puas sebenarnya? Dia tengah-tengah tu yang paling best lah. Tengah-tengah Tengah-tengah tu yang paling puas lah. Sebab dia makan dua-dua lah. Dua-dua dia makan. orang tak kenal. Dia nak basking tempat orang tak kenal pun, orang macam ni yang tu kan. Yes, sebab kadang-kadang orang tak kenal pun ada elok dia. Orang kenal pun ada elok dia. Kadang-kadang orang kenal tu lagi banyak lah sikit dapat kan. Ya. Tapi ada orang tak kenal tu, tapi sebab kita perform tu, so dia ikhlas bagi dia banyak kan. Macam tu lah. Bila dah jadi artis tu, ada tak rasa macam aku rindu sangat sebenarnya time sebelum aku jadi artis. Perasaan bila keluar tu orang tak kenal, keluar menyanyi tu memang tak payah nak fikir pandangan orang semua. Ada tak Pasha? Sumpah rindu. Sumpah rindu benda tu. Tapi yelah, of course lah, sebab itulah kita dulu. So lama kelamaan kita belajar untuk nak dapatkan satu target, iaitu macam yelah, of course semua penyanyi dia mesti nak jadi macam Ada nama. aku nak ada nama, aku nak jadi star, aku nak betul. all of that semua. Tapi jalan yang kita lalu nak pergi ke sana tu, betul ke tak? Ada orang ambil jalan pintas. Ya. Ada orang kan Cepat je naik. cepat je naik, tapi cepat je naik cepatlah turun. Betul. Kan? Tapi Pasha memang perjalanan Pasha pun boleh dikatakan menarik lah, sebab dah macam-macam dah Pasha cuba kan. Yes. Sebab tu saya cakap dia dah 180 ke 300, kadang 90 darjah macam itulah. Apa Pasha punya mungkin goal Pasha nanti lagi 10 tahun tu, kalau boleh nak macam ni juga, atau kalau boleh tak level-level awi lah nanti. Okey, macam dulu saya punya goal tu okey, nak jadi ni sekarang ni. Macam Ni dah jadi dah. Oh, dah jadi. Okey, alhamdulillah. Okey. Dah Capai dah. Dah capai dah. Nak dikenali. Itu yang saya punya target dulu, nak dikenali. Sebab tu saya suka duduk tengah, sebab dah dapat yang nak dikenali, dan live saya yang lama masih ada. Ada lagi, bukan kena tinggalkan 100% kan. So sekarang ni saya punya yang akan datang ni, nak bawa dua ni jadi satu balik. Macam mana? Itu yang saya punya goal tu lah. Ya, sebab masa kita muda, kita mesti nak aku nak famous, aku nak ini, nak kaya. Betul. Tapi mungkin lagi berumur, kita macam sebenarnya itu bukan segala-galanya. Betul. Kita nak rasa happy, kita kerja nak ikhlas, nak jujur kan. Yang penting Pasha tetap Pasha yang dulu juga. So Pasha, kita nak main game dengan Pasha sekarang. Okey ada game Okay. Sebab di Malaysia ni, Pasha adalah antara selebriti lelaki yang ada rambut panjang, yang jadi kegilaan ramai wanita lah. So saya akan tunjukkan gambar-gambar artis lelaki ni. Namakan je diorang ni siapa, okay? Alright. Yang pertama, siapa kali ni? Dulu buat macam ni, sekarang buat macam ni. Noh Saleh. Yeah. Saleh. Yang kedua, ini ya Allah, ini semua perempuan. Kawan-kawan college aku daripada dulu macam ni. Suka betul lah ini. Aku suka betul lah dia ni. Siapa kali ni?
Ini pelakon tu Ben Amir. Ya, Ben betul. Okey, yang ketiga dia pun hero Melaya juga. Alright. Ini antara yang generasi dulu. Mungkin inilah yang orang kata memulakan trend rambut panjang. Trend dia. Mungkin antara selebriti Malaysia Antaranya. macam itulah. Jeng jeng Antaranya. jeng. Oh, lama tak tengok dia ni. Kan? Dia rambut panjang. Farid Kamil. Farid Tapi Kamil. serius, dia look very good dengan rambut panjang. Handsome kan? Waktu ni. Antara salah satu idola saya untuk rambut panjangnya. Ni Masa saya kecil tengok cerita rempit tu. Terusnya. Jeng jeng jeng. Takkan lagi aku sendiri. Okey, terima kasih Abang Noah. Kita ada dua tetamu lah ni, maksudnya ada Pasha dengan Anwar Zain. Anwar Zain. Dan terakhir sekali, ini antara yang muda-muda lah. Rasanya lagi muda pada lagi muda pada Pasha lagi tua pada saya lah kot Ni. My brother. Tentang bulan? Tentang bulan. ID Ashraf. Yes, betul. Pernah tak orang DM macam like, Pasha awak wallpaper saya? Mesti pernah kan? Ada. Aku dah agak dah. Dia je screenshot hantar kan? Dia boleh seram-seram juga tapi sebenarnya sebab gambar tu cantik. So okey lah. Okey Pasha, dah 2 single yang sendirikan. Okay. Lagu Rhapsody Jalanan 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Tahun lepas Arca. Arca, yes. Tahun lepas ada dengan Hijaz juga, dengan Hijaz. Itu kolaborasi Hijaz dan juga Kimi Kimo Ya. Lukasita. Tahun ni ada apa-apa yang nak keluarkan? Tahun ni perancangannya insya-Allah lepas raya baru nak start planning on second single lah. Tapi Second ke ketiga? third single. Okey. Dan mungkin nak fokus dengan satu lagi reality program kot. InsyaAllah saya nak Host? tak, tapi Oh! yes, so saya tengah untuk fokus ke sana dulu. Okey. Tapi tak tahu lagi lah, insyaAllah. Kita Kalau doakan lah. InsyaAllah dapat tu Pasha. So kalau dapat, saya akan fokus ke sana dulu. Lepas habis tu baru kita akan terus keluar. Tapi kalau dapat yang sana tu, dalam masa Kena sama fokus tu lah saya dulu kan? standby jugalah. Kena standby dalam masa yang sama sebab habis tu kita kena terus jalan. Ya, dan supaya nama Pasha terus relevan di InsyaAllah, Malaysia insyaAllah, ni insyaAllah. Menantikanlah single terbaru ke, kalau ada album ke atau rancangan reality baru yang Pasha nak masukkan, Mungkin insyaAllah. filem baru yang saya mungkin keluarkan. filem, Ya. mungkin Pascal yang seterusnya kita tak tahu. Yes, mungkin. Okey, jangan lupa follow Pasha di Instagram. Nama panjang kan? Pasha. Yes, ada banyak 14A kat belakang tu. 14A. Okey, kira A. Kalau nak panggil tu, dia bukan panggil, dia kena jerit. Kira dia Pasha. Yes. Okey, tapi sebab Pasha kita jarang dapat jumpa, jarang dapat Pasha di Kerusi Special ni. Okey semua, terima kasih. Sekarang terimalah nyanyian saya dan Pasha. Terima kasih kepada semua yang menonton ini. Yes. Janganlah lupa teruskan menyokong Pasha dan Kenu Azman. Dan jumpa lagi di Sebang Selebriti. Assalamualaikum semua. Producer bersambit apa yang kalian